Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar pula bab baru, okey. Bab baru iaitu koordinasi dan gerak balas. Okey, koordinasi dan gerak balas. Jadi benda ni adalah sangat penting, okey, untuk memastikan kita hidup, okey. So koordinasi dan gerak balas adalah sesuatu yang sangat penting. So kita tengok. Okay, koordinasi dan gerak balas yang pertama kita kena tahu adalah apa itu homeostasis. Okay, apa itu homeostasis? So, homeostasis ni adalah pengekalan keadaan persekitaran dalam badan sesuatu organisma. Contohnya, kita kena kawal suhu badan, kita kena kawal jumlah air dalam badan, kita kena kawal pH dalam badan dan juga kita kena kawal tekanan darah dalam badan. Okay, so benda ni adalah penting dalam hidup seseorang, penting untuk benda yang hidup. Okay, jadi jika benda-benda ini tidak dikawal, contohnya suhu, air, pH, tekanan ni makin rendah ataupun makin tinggi dan akan menyebabkan orang tu tidak sihat, contohnya sakit. Okay, dia akan mengganggu kesihatan seseorang jika homeostasis ni tidak ada dalam badan kita. Okay, so kita tengok pula. Okay, so homeostasis merupakan satu mekanisme automatik untuk mengimbang persekitaran dalam badan. So maksudnya, contohlah kan kalau arah suhu kita naik, kita kena tahu, badan kita kena tahu untuk kasih turun balik. Contohnya bila air kita naik, badan kita kena tahu macam mana untuk kasih turun balik, untuk kasih normal. Okay, untuk kasih normal balik kita punya badan. Okay, contohnya kalau tekanan darah kita terlalu tinggi, badan kita homeostasis akan tahu macam mana untuk kasih turun balik, kasih normal balik badan kita. Okay, kasih normal balik badan kita supaya kalau ada masalah tekanan darah, kita tidak akan terkena penyakit berkaitan tekanan darah. Okay? So, mekanisme homeostasis melibatkan maklum balas iaitu tindak balas terhadap rangsangan yang mengubah keadaan dalam badan normal. So, contohnya rangsangan adalah contohnya kalau kita makan. Okay? Kalau kita makan banyak, kita punya glukos, okay? Glukosa dalam badan akan meningkat. Dia akan menaik. Okay? Dia akan menaik. Jadi macam mana membuat benda ni turun balik? Macam mana membuat benda ni kembali normal? Sebab itulah kita ada homeostasis. Bila kita makan banyak, glukos kita akan naik. Jadi untuk kasih turun balik jadi normal, homeostasis ni yang akan tolong kita. Okay? Itu yang akan tolong kita supaya dia kembali normal. Okay? Sebab itulah kita ada homeostasis. Jadi kepentingan homeostasis. Kenapa benda ni penting? Okay? Kenapa benda ni penting? Supaya persekitaran dalam badan seimbang dan stabil. Okay? Contohnya bila dia naik, mereka akan turunkan homeostasis supaya dia seimbang dan stabil. Tidak terlampau naik, tidak terlampau turun. Okay? So contohnya bila kita makan, glukosa kita akan naik. So untuk turun balik, kita kena ada homeostasis. Kenapa kita kena ada homeostasis? Kalau contohnya gula kita terlampau naik, kamu pernah dengar penyakit diabetik. Okay? Penyakit diabetik tu yang akan buat badan kita terlebih gula. So kalau terlebih gula, badan kita akan terkena penyakit diabetik ataupun penyakit kencing manis. Okay? Contoh lagi, kalau suhu badan kita terlampau naik, terlampau tinggi, kita kena stabilkan. Okay? Kita kena kasih normal balik suhu badan supaya kalau terlampau tinggi, kita tidak akan terkena apa-apa penyakit demam ke apa-apa. So kita kena normalkan balik suhu badan. Macam mana? Dengan berpeluh contohnya. Okay? So itu adalah homeostasis. Okay, nanti cikgu akan bagi beberapa contoh. Dalam kawal atur, cikgu akan bagi beberapa contoh. Okay? So dalam pusat kawalan homeostasis ni, kamu kena tahu yang kawal kita punya homeostasis adalah kita punya otak. So contoh, kalau glukosa kita menaik, ada kemungkinan kita boleh kena penyakit kencing manis. Kan terlebih gula. So otak tu kan cakap, oh kita kena kasih turun ni.
So, mereka lakukan proses homeostasis. Dia akan turunkan balik gula. Kalau contohnya suhu dalam badan terlalu meningkat, terlalu tinggi, otak kita akan cakap, oh, naik suhu badan. So, kita kena kasih turun. Okay? Jadi, dia akan kasih turun suhu badan melalui apa? Contohnya, berpeluh. Okay? Jadi, kita tengok sini. Contohnya, kalau kita punya julat suhu normal, okay, kita ada suhu normal dalam badan adalah dalam 37 darjah Celsius ataupun 36.9. Kalau contohnya menaik, okay, contohnya menaik macam 38, 39, 40 darjah Celsius. Jadi kita ada pusat kawalan. Ingat, kita ada otak yang akan beritahu. Kan? So, terpaksalah kita buat homeostasis. Kita kena kasih turunkan suhu badan. Macam mana? Kita berpeluh. Okay, kita berpeluh. Tapi contohlah kan, kalau suhu ni menurun daripada 37 yang normal, dia jadi contohnya 36, 35, 34. Jadi pusat kawalan otak contohnya akan buat pembetulan mekanisme, iaitu homeostasis kita. Okay, dia akan buat badan kita ni lagi panas supaya nanti suhu daripada 36, 35, 34 akan naik balik jadi normal iaitu 37 darjah Celsius. So, itu adalah homeostasis. Dia mau buat badan kita seimbang. Kalau jatuh, dia kasih naik supaya seimbang, balance. Kalau naik, dia kasih turun supaya balance. Sebab kalau terlebih, biarpun sikit, dia akan merosakkan kesihatan kita. Okay? Kalau terlebih sikit gula, kita akan kena penyakit kencing manis. Kalau terlebih panas, kita akan kena demam. Kalau terlebih tekanan darah, kita akan ada penyakit tekanan darah tinggi. Okay, jadi itulah kena selalu normal supaya badan kita akan sentiasa sihat, tidak akan sakit. Okay? Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Kalau laju sangat, kamu boleh ulang video ni. Okay? Kalau kamu tidak ada apa-apa soalan, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya.